أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang berusaha pengurusi surau beserta dengan ahli jawatan kuasanya, ashabul fadilah, tuan-tuan imam, ketua-ketua masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan, seperti biasa kita sama-sama panjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi kita sihat. Angka sikit tu sihat tu. Tuan, syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi menganugerahkan kepada kita kesihatan, yang mana dengan nikmat kesihatan tu macam-macam perkara kita boleh buat. Kalau kita sudah sakit, maka banyak aktiviti harian kita akan terhalang, menimbulkan kesusahan. Tapi Allah Subhanahu wa taala hingga ke saat ini masih lagi berikan kepada kita kekuatan untuk terus berdiri, tuan-tuan. Maka janganlah kita sia-siakan peluang-peluang itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa membimbing kita, membantu kita untuk menjadi hamba yang terbaik di kalangan yang terbaik, mudah-mudahan insya-Allah. Allahumma amin. Jadi malam ni tuan-tuan, kita sambung kembali kitab Hayatus Sahabah oleh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi rahmatullah alaih. Jadi yang ada kitab ni kita sampai ke muka surat 57. Masih lagi perihal soalan-soalan Muawiyah yang diajukan kepada Abbas, kepada Ibnu Abbas. Jadi kita sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Muawiyah berkata seterusnya, bagaimanakah pendapatmu mengenai diri sahabat, yakni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Tanya Abu Bakar, tanya pula tentang, sebelum tanya Ali kat Sayyidina Ali, tanya pula tentang Sayyidina Umar. Muawiyah tanya Ibnu Abbas. Maka dijawab oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, jawabnya, semoga Allah merahmati Aba Hafs. Aba Hafs ni gelaran bagi Sayyidina Abu Bakar, ayah kepada Hafsah. Sebab Sayyidina Abu Bakar ni, Sayyidina Umar ni ada anak nama Hafsah kan, yang berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan, tak salah kan. Sayyidina Umar ni pak mentua Nabi kira. Jadi kata Ibnu Abbas, semoga Allah merahmati Aba Hafs, yakni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebenarnya beliau itu adalah membela agama Islam. Kata Ibnu Abbas, satu, dia ni Umar ni dia membela agama ni. Kedua, dia penyandar bagi anak yatim. Anak-anak yatim yang kematian ayah banyak berharap, bergantung harap, banyak dibantu oleh Umar radhiyallahu anhu.
Kemudian katanya lagi, tempat yang aman bagi orang yang beriman. Siapa-siapa yang beriman, saya akan mendapat tempat di sisi Umar. Sayyidina Umar. Kemudian disebut lagi penghibur hati bagi orang lemah. Penghibur hati bagi orang lemah. Orang-orang yang selalu ditindas, maka Umar lah penghibur dia. Tempat dia bergantung harap. Yang lemah atau dhaif. Sebagai benteng bagi orang yang taat. Pelindung bagi setiap makhluk. Penolong bagi setiap orang. Zaman Sayyidina Umar lah. Kan? Kerajaan Islam banyak. Buka empire makin luas. Zaman Sayyidina Umar. Kalau kita tengok kitab yang dikarang oleh Imam Suyuti itu, Tarikh Khulafa tu, cukup banyak sumbangan yang dilakukan oleh Umar sampailah hari saat kematian. Itu Sayyidina Umar. Beliau sentiasa berpegang teguh kepada hukum Allah dengan penuh ketabahannya, sehingga Allah memenangkan agamanya dan membuka banyak kawasan, dan selalu berzikir, mengingati Allah walaupun di mana dia berada. Di mata air, di bukit bukau, di daerah pinggiran bandar, mahupun di wadi-wadi. Wadi-wadi ini di lembah-lembah. Beliau selalu menjauhi perbuatan yang keji dan selalu bersyukur apabila mendapat musibah. Mahupun kesenangan, selalu berzikir mengingat Allah di semua waktu. Semoga Allah melaknati orang yang membencinya, yakni membenci Umar, hingga hari kiamat. Ini kata-kata daripada Ibnu Abbas. Ini tuan-tuan, sebahagian saja daripada diri Sayyidina Umar yang disebut oleh Ibnu Abbas. Banyak lagi sebenarnya. Jadi malam ni kita kupas, kita tengok Sayyidina Umar ni sebenarnya siapa. Daripada mula dia masuk Islam sampailah bagaimana kehidupan harian dia. Supaya kita boleh serap, masukkan dalam kehidupan kita yang boleh kita buat, yang mampu kita buat. Jadi Sayyidina Umar ni sebenarnya nama dia Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdil bin Abdil Uzza bin Rabah bin Qurz bin Razah bin Adi bin Ka'am bin Luwai. Panjang nama. Sayyidina Umar ni dia masuk Islam ketika umur dia 27 tahun. Masuk Islam umur 27 tahun. Iaitu pada tahun ke-6 kenabian. Itu pandangan daripada Imam Az-Zahabi rahmatullah alaih sebut. Sayyidina Umar ni dia masuk Islam ketika umur 27 tahun. Kemudian kata Imam Nawawi pula, Sayyidina Umar ni dia lahir 13 tahun selepas tahun gajah. Mana dia muda 13 tahun. Nabi lahir tahun gajah. Dia lahir 13 tahun selepas tu Sayyidina Umar lahir. Sayyidina Umar. Itu kata Imam Nawawi rahmatullah alaih. Dan ketika dia di Makkah, kemahiran Sayyidina Umar ni disebutkan dia ni mahir soal-soal diplomasi. Kalaulah beberapa peperangan di antara kabilah, maka Sayyidina Umar lah yang jadi orang tengah menyelesaikan. Itu kemahiran Sayyidina Umar. Sehingga disebut oleh Imam Nawawi rahmatullah alaih, antara kelebihan Umar ni, dia di antara 10 orang kata Imam Nawawi yang dijanjikan syurga, dan antara kumpulan yang mula-mula masuk Islam. Kata Imam Nawawi, kumpulan yang mula-mula masuk Islam. Ketika Nabi berdakwah tu, ada sebutkan bahawasanya jumlah ketika itu sekitar lelaki 40 orang, perempuan 11 orang. Di antara tu adalah Sayyidina Umar. Setengah riwayat mengatakan lelaki 39 orang ya. Ketika awal-awal Islam tu, perempuan ada 23 orang. Dia tak ramai, lebih kurang dalam 50-60 orang. Jadi Sayyidina Umar di antara kumpulan-kumpulan yang pertama. Kemudian Sayyidina Umar ni, dia tidak mencari dunia, tapi dunia mencari dia. Dan dia tinggalkan dunia. Dengan maksud kata dia zuhud. Nanti kita tengok bagaimana keadaan kehidupan Umar ni. Cukup zuhud tuan-tuan. Dan sepanjang hidup Sayyidina Umar ni, dia telah meriwayatkan lebih kurang 539 hadis. 539 hadis. Ramai antara sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyidina Umar ni, satu riwayat daripada Ibnu Asakir mengatakan bahawa dia ambil daripada Sayyidina Ali. Aku lihat, kata Ibnu Asakir, Sayyidina Ali sebut,
Aku lihat setiap orang yang bila dia melakukan hijrah, mula-mula tu, kalau Nabi suruh hijrah, semua senyap-senyap, sembunyi-sembunyi. Tak berani. Kata Sayyidina Ali, semua orang akan hijrah secara sembunyi. Kecuali, kata Sayyidina Ali, Umar. Lain sikit Sayyidina Umar. Ha? Sebab apa? Dia, satu ketika dia nak berhijrah ke Madinah, Sayyidina Umar ni, dia pun ambil busur panah bukit panah, dia ambil panah, dia ambil gonggam 2-3 batang anak panah. Dia pun pergi ke Masjidil Haram. Sayyidina Umar. Dia tengok orang-orang Quraisy ketika tu ramai lepak-lepak duduk-duduk situ ke halaman Masjidil Haram tu. Maka dia pun semayang ke situ. 2 rakaat. Dia tawaf, kemudian dia semayang 2 rakaat. Dia tawaf 7 kali. Tengok mana orang Quraisy duduk, dia tawaf. Lepas tu dia semayang. Lepas semayang di makam Ibrahim tu, dia pun pergi kepada setiap kelompok orang Quraisy tu. Satu-satu kumpulan, berapa banyak kumpulan tu dia pergi. Sambil dia menyebutkan, hai wajah-wajah yang kusam. Kutuk tahu ya. Tak beriman, hai wajah-wajah yang kusam, terjemahan kita asal. Hai wajah-wajah yang kusam, barang siapa yang ingin, kata dia, ibunya kehilangan anak, anaknya jadi yatim, isteri pula jadi janda, jumpa aku di belakang lembah sana. Sayyidina Umar seorang tak bunyi. Tak ada seorang mengikut Sayyidina Umar. Tak ada orang hijrah ke Madinah secara terang-terang kecuali Umar je. Itu kehebatan Sayyidina Umar. Nabi pun sebutkan satu hadis daripada Aisyah, kata Nabi SAW, aku lihat syaitan-syaitan jin dan manusia lari daripada Umar. Syaitan nampak Sayyidina Umar, syaitan lagi. Nabi sebut, aku tengok syaitan-syaitan di kalangan jin dan manusia, bila nampak Umar ni, dia pasti akan lari. Dia tak boleh menentang wajah Umar. Jadi Sayyidina Umar ni dia sesuatu kekuatan ni. Apa kekuatan ni tuan-tuan? Kita tengok kan. Habis syaitan pun takut kan. Orang pun takut, jin pun takut dengan Sayyidina Umar. Dan satu riwayat daripada Imam Turmuzi yang meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar sendiri cerita. Kata dia, Nabi pernah bersabda menceritakan tentang perihal Umar ni. Apa Nabi sebut? Sesungguhnya Allah menjadikan kebenaran di lidah dan hati Umar. Sayyidina Umar cakap yang dia rasa. Nanti tuan-tuan, kita tengok sini, saya cuba bawa. Hampir lebih 20 kes, 20 perkara yang Sayyidina Umar cakap, Allah Ta'ala turun ayat. Sama sesuai dengan kehendak Sayyidina Umar. Lebih 20 perkara. Bukan jalan-jalan orang tu. Kan? Yang Sayyidina Umar rasa, yang dia cakap, turun ayat. Ada banyak, lebih 20. Tapi tak payahlah kita ambil banyak-banyak kan. Tak habis masuk lagi kan. Kita ambil lah. Contoh 5-6 ayat, saya tengok contoh kan. Apa yang Sayyidina Umar rasa, yang Allah turunkan. Kadang-kadang Sayyidina Umar cakap tu sebiji, ayat turun sebiji, seperti mana perkataan Sayyidina Umar. Sebab Sayyidina Umar, amalannya, kezuhudan dia kan, dia cakap sungguh diterima oleh para sahabat. Sehingga di kalangan sahabat, anak dia Sayyidina Abdullah bin Umar sendiri sebut, tidak ada perkara yang terjadi pada manusia, ada berlaku kes, maka orang pun berpendapat begini. Sayyidina Umar cakap lain. Nescaya akan turun wahyu yang membenarkan pendapat Umar tu. Kalau orang ada masalah kes kan, kes saya contoh, kes saya boleh tak masuk masjid kalau tak ambil booster contoh Sayyidina Umar kata boleh masuk. Orang lain kata tak boleh. Yang Sayyidina Umar kata boleh. Kan? Lain macam nak contoh booster ada, kesempatan ada. Tak, saya kawan-kawan ni baru-baru telefon tadi pergi sekolah, mengamuk kat Selangor, tak boleh masuk. Kita pun tak sompek tengok telefon dia ke, tak tahulah. Kan? Jadi apa yang Sayyidina Umar rasa tu, turun ayat. Menyokong Sayyidina Umar. Sehingga ada riwayat daripada Nabi mengatakan, daripada Huzaifah. Kata dia, seolah-olah ilmu manusia ni bagaikan tersembunyi di otak Umar. Macam tu orang cakap.
Ilmu manusia ni seolah-olah tersembunyi di otak Omar. Kuih tu Sayyidina Omar di otak. Sampai orang cakap otak Omar ni sembunyi ilmu manusia kan? Jadi kita tengok apa kes-kes perkara-perkara yang Sayyidina Omar rasa, Nabi rasa lain. Sayyidina Umar rasa lain, turun ayat yang Sayyidina Umar rasa. Bukanlah nak katakan Nabi tu Sayyidina Umar lebih hebat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak, maksud kita tak macam itu. Tapi perkara-perkara ni berlaku menunjukkan bagaimana Rasulullah selalu membuka ruang perbincangan, mesyuarat dengan para sahabat, mengambil pandangan daripada para sahabat. Dan peristiwa ini berlaku, kita yakin nak menunjukkan di antara keistimewaan sahabat-sahabat tertentu. Antaranya dalam hadis Imam Bukhari. Kalau kita tengok hadis kitab Sahih Imam Bukhari, Sayyidina Umar pernah cakap kat Nabi, duduk kat Mekah, Sayyidina Umar kata, alangkah baiknya ya Rasulullah kalau makam Ibrahim ni kita jadikan tempat semayang. Sebelum tu orang tak semayang kat makam Ibrahim. Turun ayat, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Hujung juzuk 1. Kan? 3 muka surat yang terakhir daripada juzuk 1. Ambillah, jadikanlah makam Ibrahim sebagai tempat solat. Turun ayat. Sayyidina Umar cakap kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau jadikan makam Ibrahim ni kat sini tempat semayang, berkat ni ya Rasulullah, boleh jadikan tempat semayang. Allah Ta'ala turunkan ayat, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah makam Ibrahim tu tempat solat kamu. Turun ayat. Hebat Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pernah kata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, orang baik, orang beriman, orang buruk perangai, buruk laku masuklah rumah kau ni, lalu lalang masuk rumah kau ni. Sedang kau isteri kau ada di rumah ni ya Rasulullah. Alangkah baiknya jika engkau perintahkan mereka ni untuk berhijab. Tutup kepala muka ni, berhijab. Pakai hijab. Sebab macam-macam orang masuk rumah kau ni ya Rasulullah sedang isteri kau ada. Tak lama lepas tu turun ayat. Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihim min jalabibihin. Wahai Nabi, kau beritahu isteri kau, beritahu anak perempuan kau, beritahu perempuan-perempuan yang mukminin, hendaklah mereka menutup aurat mereka. Ayat tentang jilbab turun, jilbab suruh tutup. Turun ayat. Yang Sayyidina Umar rasa turun ayat. Dalam Al-Mustadrak oleh Imam Al-Hakim, ada disebutkan satu kisah bagaimana Sayyidina Umar pernah cakap, ya Allah, kata Sayyidina Umar. Satu hari Sayyidina Umar duduk, dia kata, ya Allah, jelaskanlah kepada kami ya Allah, macam mana cerita tentang minuman koreh ni, arak ni. Kau terangkan pada kami ya Allah. Sebab zaman masa tu kan arak tak haram lagi, orang boleh minum arak semua. Sayyidina Umar nak tahu. Allah Ta'ala turunkan ayat, wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min nafi'ihima. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang khamri wal maisir, arak dan judi. Katakanlah, fihima ismun kabir, pada kedua tu ada dosa yang besar. Wa manafi'u lin-nas, dosa ada, manfaat pun ada. Arak ni. Wa ithmuhuma akbaru min nafi'ihima. Tapi dosa keburukan lebih banyak daripada kebaikan, manfaat, kata Allah. Turun ayat. Jadi tak adalah arak tu elok dah. Bukan kita yang sebut, orang mereka yang terdarah arak tu pun kata arak tu tak bagus. Ada satu kitab saya baca, saya lupa nama pengarang ni. Ada seorang cerdik pandai yang mereka kata, kita badan kita dah sampai dah ke langit, ke bulan, tapi kaki kita masih lagi terbenam ke bumi. Masalah dia menterdarah arak pun tak boleh fikir baik buruk, kata cerdik pandai mereka. Nampak macam tu dia sampai bulan, tapi kaki terbenam ke bumi lagi, masih menterdarah arak lagi. Tak ada orang cakap arak ni elok. Itu salah seorang daripada cerdik pandai yang mereka mengatakan masalah ketagihan arak yang berlaku di Amerika. Jadi Allah Ta'ala turun ayat seperti mana yang Sayyidina Umar nak. Dah 3. Ada kisah yang lain yang mana Sayyidina Umar pernah cakap, Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Sayyidina Umar cakap, buat-buat dengan kawan. Sayyidina Umar pun puji Allah, Maha suci Allah,
pencipta yang paling baik. Turun sebiji macam perkataan tu. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maksudnya maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Ada lagi yang kelima. Sayyidina Umar pernah satu ketika kematian Abdullah bin Ubay, kepala orang munafik. Jadi bila dia meninggal dunia, ada orang minta Nabi SAW menyembahyangkan Abdullah bin Ubay, si munafik ni. Dia munafik kan, bukan kafir, dia munafik. Jadi Nabi pun berdiri untuk solat. Nabi nak pergi, orang minta. Nabi lembut hati. Orang dah mati kan, walaupun musuh dah mati. Bangun Sayyidina Umar, diri ke depan Nabi. Sayyidina Umar tanya Rasulullah SAW. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, apakah engkau akan solatkan musuh Allah yang mengatakan begini, hari ni cakap macam ni, hari ni cakap macam ni. Banyak sangat dah. Tohmahan, kritikan, celaan daripada Abdullah bin Ubay ni. Kau nak sembahyang kau musuh Tuhan ni. Maksudnya Sayyidina Umar tak bersetuju Rasulullah SAW menyembahyangkan Abdullah bin Ubay, kepala orang munafik ni. Turun ayat, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Jangan sekali-kali wahai Muhammad engkau solatkan salah seorang di kalangan orang munafik. Jangan, kata Allah. Yang mati selama-lamanya. Jangan kau berdiri di atas kubur. Di kubur pun jangan berdiri. Innahum kafaru billahi wa rasulih. Dia dah kafir, menentang Allah, kafir kepada Allah, kafir kepada rasul-rasulnya. Wa matu, mereka dah mati, wa hum fasiqun, dan dia adalah orang yang fasik, yang banyak dosa dia. Jangan sembahyang wahai Muhammad. Sama seperti kehendak Sayyidina Umar yang tak setuju Rasulullah SAW menyembahyangkan Abdullah bin Ubay. Oh, banyak tuan ya. Kita nampak dalam sirah ni Sayyidina Umar ni, Masya Allah kan, rasa hati. Sebab tu Nabi sebut diletakkan kebenaran di lidah dan hati Umar. Yang Sayyidina Umar rasa, yang dia cakap, Allah Ta'ala turunkan ayat muwafaqat, maknanya serentak dengan kehendak Allah, sama. Peristiwa yang terakhir kita ambil 6 lah kan, buku banyak. Yang ke-6, dalam peristiwa ifk, peristiwa fitnah terhadap Sayyidina Aisyah yang melakukan perkara sumbang. Kan ketika balik daripada peperangan Bani Mustalik, salah saya kan, Sayyidina Aisyah tinggal. Langsung tang belakang sahabat Nabi yang last sekali bawa balik. Masuk ke Madinah, orang-orang munafik pun fitnah lah Aisyah ni, berkedudukan lah, kononnya ada hubungan lah dengan sahabat Nabi. Jadi Sayyidina Aisyah ni dalam kisah ni menangis jumpa Abu Bakar. Abu Bakar tak cakap apa-apa. Jumpa Rasulullah senyap. Mengajuk Sayyidina Aisyah. Kita dah bincang tu dalam Ar-Rahiqul Makhtum dulu kan. Bila Nabi datang, Aisyah tak nak buat dengan Nabi. Kocik yang hati Aisyah ketika itu. Jadi Rasulullah pun jadi bingung. Sayyidina Abu Bakar jadi bingung mengharapkan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi jumpa Sayyidina Umar. Minta pertimbangan sahabat-sahabat lain. Sayyidina Umar pun cakap, ya Rasulullah, kata Sayyidina Umar, siapa yang menikahkan kau dengan Aisyah? Sayyidina Umar tanya Rasulullah. Rasulullah jawab, Allah Subhanahu Wa Taala yang menikahkan aku. Kata Sayyidina Umar lagi, ya Rasulullah, apakah kita boleh berprasangka kepada Allah bahawa Allah telah menipu engkau dalam perkahwinan ini? Takkan Allah Ta'ala nak buat macam tu perangai Aisyah? Allah Ta'ala yang kahwin engkau. Kita sangka buruk kat Tuhan nak macam tu. Sayyidina Umar sebut, Maha suci engkau, wahai Tuhan kami, ini adalah dusta yang besar. Perkataan ini adalah dusta yang besar. Dalam bahasa Arabnya, haza buhtanun azim. Keluar sebiji ayat Quran. Tuan tengok dalam surah apa? Surah Nur. Walaula istami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza subhanaka hadza buhtanun azim. Kenapa tidak kata Allah Ta'ala, ketika engkau dengar begitu buruk ni, kata Allah Ta'ala, kau katakan
Tak layak kami nak cakap, nak ulas perkara ini. Sepatutnya kau cakap, hadza buhtanun azim. Ini adalah dusta yang besar. Sepatutnya kata begitu, kata Allah. Siapa yang lepaskan kalam itu? Sayyidina Umar. Nah, Rasulullah pun, itu di antara kehebatan Sayyidina Umar, di mana rasa hati dia, percakapan-percakapan yang keluar daripada lidah Sayyidina Umar itu menjadi sebahagian daripada ayat-ayat Al-Quran. Serentak dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hebat sahabat Nabi yang bernama Umar. Itu sedikit tuan-tuan, tentang kehebatan Umar. Kita tengok pula bagaimana gaya hidupnya. Kok kita bawa cerita Sayyidina Umar ni. Kita jangan buka dalam Hilyah tu, kita tengok dalam tarikh Khulafa tu, kita tahu lah berapa hari kita nak habis kan. Cerita Sayyidina Umar panjang cerita. Ini sebahagian yang kita bawa, kita saring tuan-tuan. Kata Huzaimah bin Sabit, semuanya di riwayat-riwayat. Kata dia, jika Sayyidina Umar, dulu Sayyidina Umar jadi khalifah kan. Bila Sayyidina Umar nak lantik pegawai, dia akan tulis syarat. Dalam pelantikan tu ada syarat, kontrak kan. Mesti ada syarat. Apa syarat Sayyidina Umar? Kalau kita hidup zaman Sayyidina Umar tu semua tak nak jadi pegawai. Semua cari makan sendiri je. Syarat tu balik. Satu syarat Sayyidina Umar, siapa yang jadi pegawai kerajaan? Nak dia jadi 48. Jadi 52. Rezeki, apa rezeki kan? Kata Sayyidina Umar dalam syarat tu, siapa yang dilantik? Satu, mana-mana pegawai kerajaan tak boleh pakai kuda sebagai kenderaan. Kena pakai keldai je. Tak boleh bawa mes, tak boleh bawa wajah agaklah, wios, kena bawa kancil je. Jangan bawa kuda. Kuda tu lambang kemewahan zaman tu. Siapa nak jadi pegawai? Kenapa tu jangan pakai kuda sebagai kenderaan. Kedua, kata Sayyidina Umar, kau kalau bagi makan, makanan tu jangan beli makanan yang berkualiti tinggi. Jangan. Nak beli daging, batang pinang, batang kelapa tak nak beli. Pergi. Nak beli apa pergi kan? Sayur-sayur yang segar-segar, yang besar tak. Sayyidina Umar tak boleh. Makan tak boleh. Nampakkan makanan-makanan yang berkualiti tinggi. Tak boleh Sayyidina Umar. Kalau jadi pegawai. Siapa nak jadi pegawai ni? Tiga, tak boleh pakai pakaian yang halus dan lembut. Pakaian konon kasar. Sayyidina Umar sendiri sahabat sebut, aku melihat dengan mata kepala aku sendiri, Sayyidina Umar memakai baju jubah yang ditampal dengan empat lubang tampal. Setengah riwayat kata, sahabat kata, aku tengok jubah Umar ditampal dengan kulit binatang. Kain kasar. Sayyidina Umar kata, siapa jadi pegawai boleh, tapi tak boleh pakai kain yang halus, yang lembut, kena kain kasar-kasar. Sayyidina Umar. Dan kemudian yang akhir kata dia, kalau ada orang minta tolong, pintu rumah mesti sentiasa terbuka untuk bantu orang. Jangan kau jadi pegawai, kau tak nak tolong orang. Kau Yohanda kan, sombong kau je. Tak dah, buka pintu tu. Siapa nak datang minta tolong orang. Itu syarat Sayyidina Umar. Siapa nak jadi pegawai zaman ni? Makan tak boleh. Sayyidina Umar cakap dan Sayyidina Umar buat. Dia cakap, apa tunggangannya? Kaldai ya. Baju, petang-petang. Selalu nampak petang-petang Sayyidina Umar. Kadang-kadang dia bawa cemeti, dia pergi pasar. Dia tengok mana-mana peniaga yang curang, yang menipu, dia sobat. Kemudian dia pergi mana-mana tempat orang kisah gandum ke apa. Yang mana-mana makanan-makanan tu, yang apa tu? Biji-biji yang tercempak-cempak tu Sayyidina Umar pungut, pergi hantar ke orang-orang susah. Dia tak nak bermazi macam tu. Sayyidina Umar, mana ada khalifah buat macam tu? Ada pemimpin buat macam tu? Dia nak pergi pungut, pergi hantar sama orang. Padahal dia Amirul Mukminin. Dia Perdana Menteri PM lah. PM buat macam tu. Satu hari orang nampak dia angkat air. Wahai Umar, apa kau buat ni? Sesekali syaitan membisikkan aku, rasa aku hebat. Jadi aku nak rendahkan diri aku ni, aku angkat air lah. Nampak macam kuli sikit. Sayyidina Umar. Masya Allah. Satu hari, menurut riwayat Ikrimah bin Khalid. Satu hari, kata Ikrimah bin Khalid, Hafsah, Abdullah, dan anak-anak Sayyidina Umar yang lain ramai lah, Asim sebagainya, lain, jumpa Sayyidina Umar. Dia kata, wahai ayah, kata dia, kau ni khalifah. Kau makanlah yang elok-elok sikit. Sihan kau makan, ya Allah. Masuk zaman kebuluran, masa Sayyidina Umar tu. Sayyidina Umar tak makan mentega, tak makan minyak sapi, minyak lemak-lemak ni sebab nak rasa samu rakyat. Dia samu merasa kesusahan rakyat.
Kan sama macam pemimpin kita di Malaysia ni, dia sama merasai kesusahan kita. Sebab tu kita kena bersyukur duduk kat negara kita yang aman. Betul tuan? Betul kan? Kau tak cakap. Dia rasa dia tak makan, tengok dia nak makan, Allah, hai, rakyat aku susah. Senang. Jadi anak kau bayar, makanlah elok-elok sikit. Ayah ni khalifah. Kalau ayah makan makanan yang baik, makanan tu jadi berzat, elok, membantu ayah untuk tegakkan kebenaran. Badan ayah jadi kuat, banyak pejuang khalifah ni. Kata Hafsah, Alhamdulillah dengan ramai lagi. Sayyidina Umar pun tanya, kau sepakat kau ni dengan apa yang cakap oleh Hafsah ni? Semua ni sepakat kau ni? Semua sepakat macam ni? Ya, tak nak. Kita sepakat, ayah kau nak makan dengan elok-elok sikit. Sayyidina Umar jawab, aku faham nasihat kau tu. Tapi kalau aku ikut nasihat kau ni, bermakna aku telah meninggalkan 2 orang sahabat aku dalam perjalanan. Anak pun heran. Kau makan elok-elok, kata Sayyidina Umar, aku telah meninggalkan 2 orang sahabat aku dalam perjalanan. Dan kalau aku tinggalkan 2 sahabat aku dalam perjalanan, nescaya nanti aku tidak akan jumpa mereka di syurga. Maksudnya Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Nabi pun susah makan. Sayyidina Abu Bakar pun berguling-guling tahan perut nak makan. Kelaparan. Orang ingat sebab apa? Tiba-tiba aku nak makan kenyang. Tak. Kalau aku makan nanti aku tak jumpa Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar. Di syurga aku tak boleh jumpa. Aku faham, kata Sayyidina Umar. Tapi itulah jalan yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Maksud Sayyidina Umar. Jadi aku takut kalau aku buat lain daripada mereka buat, aku tak jumpa 2 orang ni di syurga. Tengok Sayyidina Umar. Dalam keadaan dia mampu untuk makan Amirul Mukminin, tapi dia tak pernah gunakan kedudukan dia sebagai khalifah. Zaman dia sekitar zaman dia, ya Allah, nak cerita sekarang berapa puluh pokan bandar yang dia dah buka zaman Sayyidina Umar. Cukup banyak. Saya melihat tadi dalam tarikh khulafah, ya Allah, tak tercerita ni banyak betul. Khurasannya, Asfahannya, Mosirnya, tak apa lagi. Banyaklah dia buka Sayyidina Umar ni, banyak dia punya sumbangan ni kepada dunia agama, dunia Islam. Itu Sayyidina Umar. Dan daripada Hasan berkata bahawa Sayyidina Umar ni satu ketika dia pergi rumah anak yang nama Asim. Sampai ke rumah anak itu, bismillahirrahmanirrahim, dia tengok Asim ni sedang makan daging. Apa salah makan daging? Sayyidina Umar tanya, apa ni yang kau makan ni? Tanya Asim. Kata Asim, ya wahai aku ingin sangat nak makan daging ni, Ni yang daging ni, kata Asim. Sayyidina Umar pun tanya dia, apakah setiap bondo yang kau nak makan semua kau makan? Semua kau nak sapu, kau sapu ya? Sayyidina Umar marah. Asim, bukan menteragah bondo yang haram, makan daging ya. Anak-anak pun tak pergi. Kau makan ni, apa kau makan ni? Kata Sayyidina Umar, daging wahai ayah. Aku nak sangat makan daging, kata Asim. Sayyidina Umar tanya, kau semua yang kau nak kau makan kau?